Okey, untuk kuliah kita pada hari ini, saya akan tunjukkan bagaimana caranya untuk anda sediakan sebuah kertas kerja yang berkualiti dan juga menarik. Terdapat pelbagai panduan yang ingin saya kongsikan untuk anda jadikan rujukan sebelum anda melaksanakan projek anda kelak. Jadi mari kita lihat panduan-panduan yang bakal saya tunjukkan. Apabila anda ingin melakukan satu kertas kerja, perkara utama yang perlu anda titik beratkan adalah mengenai tajuk kertas kerja anda. Hal ini kerana tajuk akan melambangkan ataupun menggambarkan secara menyeluruh mengenai program yang bakal anda laksanakan kelak. Tajuk yang anda ingin masukkan perlulah bersesuaian ataupun berketepatan dengan program anda, iaitu ia memaparkan mengenai matlamat dan juga objektif program yang anda ingin lakukan. Di sini saya sertakan dua contoh yang boleh dijadikan panduan untuk projek ataupun tajuk kertas kerja anda. Yang pertama adalah program khidmat komuniti membersihkan surau An-Nur. Jadi, berdasarkan tajuk yang telah saya kemukakan, anda dapat lihat dengan jelas mengenai matlamat yang ingin dilakukan oleh kumpulan ini, iaitu mereka ingin melakukan projek khidmat komuniti membersihkan surau An-Nur. Yang kedua adalah program khidmat komuniti bersama rumah anak-anak yatim di Muar. Jadi, berdasarkan tajuk ini, sudah jelas bukan mengenai gambaran projek yang bakal mereka lakukan, iaitu mereka ingin mengadakan program bersama anak-anak yatim di Muar. Ini yang saya masukkan supaya anda masukkan tajuk yang menggambarkan secara jelas mengenai program yang anda ingin lakukan. Selain daripada itu juga, anda juga boleh mengkomersialkan nama-nama program anda untuk menjadi lebih menarik. Sebagai contoh, program bersama anak-anak istimewa ataupun program bersamamu anak istimewa. Jadi, pilihlah tajuk yang bersesuaian dan ingat pastikan tajuk anda menggambarkan secara menyeluruh mengenai program yang bakal anda laksanakan. Tujuan. Nyatakan dengan jelas mengenai tujuan kertas kerja ini ataupun kertas kerja yang anda usahakan. Tujuan anda adalah untuk yang pertama, mendapatkan kelulusan dan lain-lain. Sebagai contoh, tujuan saya menyediakan kertas kerja ini adalah untuk mendapatkan kelulusan daripada pihak universiti dan juga rumah anak-anak yatim untuk saya menjalankan program khidmat komuniti bersama anak-anak yatim. Di sini, penting supaya orang tahu mengenai tujuan anda melampirkan ataupun tujuan anda menyediakan kertas kerja tersebut. Selain daripada itu juga, anda juga boleh masukkan kenapa ataupun kepada siapa anda ingin mengemukakan kertas kerja ini. Sebagai contoh, anda ingin mengemukakan kertas kerja ini kepada pensyarah sebelum beliau meluluskan anda untuk menjalankan projek yang anda pilih. Perkara yang penting berikutnya adalah objektif. Anda perlu menyatakan objektif ataupun matlamat yang ingin anda capai berdasarkan program yang anda laksanakan. Di sini kebiasaannya objektif kita akan memberikan sekurang-kurangnya 3 objektif berdasarkan keutamaan. Sebagai contoh, anda ingin melakukan program membersihkan pantai Lido di Johor. Jadi, anda perlu masukkan tujuan utama ataupun objektif utama yang paling penting dahulu dan disusuli dengan objektif-objektif yang lain. Sebagai contoh, tujuannya adalah untuk memelihara dan melestarikan alam sekitar. Jadi, itu adalah objektif utama. Ingat, objektif dan tujuan adalah berbeza. Iaitu, tujuan adalah bersifat abstrak manakala objektif adalah bersifat jelas, iaitu apabila anda melaksanakan program tersebut, apakah yang ingin anda capai? Maklumat projek. Anda perlu masukkan segala maklumat mengenai projek yang bakal anda jalankan. Sebagai contoh, tarikh dan hari. Contohnya anda memilih untuk dijalankan pada hari Sabtu, tarikh 3 Februari 2024. Jadi anda perlu masukkan maklumat dan juga tarikh di dalam part maklumat. Masa, pukul berapa anda ingin jalankan program anda? Sebagai contoh, pukul 8 pagi hingga 5 petang. Jadi anda perlu masukkan di dalam maklumat projek.
di manakah tempat yang ingin anda laksanakan. Sebagai contoh, rumah anak-anak yatim di Muar. Jadi, masukkan tempat anda iaitu di rumah anak-anak yatim Muar Johor. Kerjasama. Adakah program anda ini mendapatkan kerjasama daripada pihak-pihak tertentu? Jika ya, masukkan adakah anda mendapat kerjasama sebagai contoh daripada Jabatan Kebajikan Jabatan Kebajikan Masyarakat ataupun mana-mana NGO lain yang terlibat. Jika ada, anda perlu lampirkan di dalam maklumat projek anda. Tema adalah penting untuk anda kan tema untuk program yang ingin anda lakukan. Iaitu sebagai contoh, jika anda ingin melakukan program bersama anak-anak yatim, tema yang anda boleh masukkan adalah sayangi diri kita dan juga sayangi orang sekeliling. Itu adalah contoh tema-tema yang boleh anda masukkan di dalam projek ataupun kertas kerja anda. Penyertaan. Masukkan semua maklumat-maklumat mengenai projek. Nyatakan kumpulan sasar yang ingin menyertai program ini sama ada adakah pelajar daripada universiti, kaki tangan ataupun masyarakat-masyarakat umum yang lain. Sebagai contoh, anda ingin membuat program bersama anak yatim dan juga anda ingin melibatsamakan orang-orang awam. Jadi anda perlu masukkan orang-orang awam yang terlibat. Seterusnya, jika anda ingin melakukan program di sekolah, anda boleh masukkan penyertaan. Siapakah yang akan menyertai program anda? Adakah mereka pelajar tingkatan 1, pelajar tingkatan 2 ataupun sesiapa saja. Nyatakan lebih spesifik siapakah peserta bagi program anda. Jawatan kuasa pelaksana dan juga penganjur. Anda perlu menyediakan satu carta organisasi yang lengkap mengenai program yang ingin anda lakukan, iaitu siapakah pengarah projek, siapakah ahli jawatan kuasa yang terlibat, misalnya siapakah setiausaha, siapakah ahli-ahli jawatan kuasa penyediaan makanan misalnya. Jadi anda perlu masukkan nama mereka, jawatan yang mereka senang dan juga peranan yang mereka pegang. Ini adalah penting supaya anda dapat memaparkan dengan jelas pihak-pihak yang terlibat di dalam program anda. Atur cara program. Atur cara program adalah perkara yang penting yang perlu anda lihat secara teliti kerana kerana jika tidak, dia akan menyebabkan program yang anda lakukan berada dalam keadaan kucar-kacir. Jadi ini adalah perkara-perkara yang perlu anda masukkan di dalam atur cara anda iaitu tarikh. Bilakah anda ingin melaksanakan program anda? Misalnya 4 Februari 2024, jadi masukkan tarikh tersebut, masa 8 pagi 5 petang, aktiviti apa yang anda ingin lakukan. Sebagai contoh, jika anda ingin membuat program bersama anak yatim, anda boleh lakukan 8 pagi bertolak di tempat kejadian. 8.30 pagi tiba di tempat kejadian. 9 pagi sesi pengenalan. 10 pagi minum pagi. 12 tengah hari minum petang, makan tengah hari dan juga solat Zuhur. Seterusnya, pukul 2 petang aktiviti bersama anak-anak yatim, pukul 5 petang bersurai. Jadi itu adalah contoh yang boleh anda kemukakan ataupun masukkan di dalam atur cara program anda. Penceramah. Jika anda ingin melakukan program motivasi ataupun program yang melibatkan mana-mana penceramah daripada luar, anda boleh masukkan biografi ataupun biodata penceramah tersebut di dalam anda punya kertas kerja. Penceramah tersebut ataupun biodata penceramah tersebut haruslah lengkap dan merangkumi maklumat-maklumat terperinci seperti mana pekerjaan beliau, alamat majikannya, education background-nya dan lain-lain lagi. Sokongan. Anda perlu menyatakan adakah program ini mendapat mana-mana sokongan daripada mana-mana pihak. Jika ada, lampirkan di dalam kertas kerja anda. Belanjawan adalah part ataupun perkara yang paling penting di dalam kertas kerja anda. Nyatakan anggaran pendapatan. Sebagai contoh, jika anda ingin mengajukan sesuatu program kesedaran yang memerlukan penyertaan daripada mana-mana pihak dan memerlukan mereka untuk membayar duit, pastikan anda letakkan berapa harga kutipan tiket anda untuk menghadiri ceramah yang bakal anda lakukan. Anggaran pendapatan juga nyatakan mana-mana sumber yang terlibat. Sebagai contoh, jika anda melakukan program bersama anak-anak yatim dan juga anda mendapat sponsorship daripada mana-mana pihak, anda perlu masukkan maklumat ataupun detail berapa banyak yang anda dapat ke dalam belanjawan.
Dan akhir sekali penutup, anda pun menyatakan harapan dan terima kasih di atas pertimbangan untuk diluluskan program tersebut. Sebagai contoh, anda ingin mengucapkan terima kasih kepada pensyarah kerana meluluskan program anda. Jadi anda boleh masukkan di dalam penutup. Itu saja. Terima kasih. All the best for your proposal.